Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimah Afika binti Ibrahim. Pada hari ini saya akan mempersembahkan tentang metodologi Al-Quran bagi peranan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim bagi subjek Akidah Islamiah kod PINK 1084. Baik, kita akan mulakan dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan metodologi. Metodologi, sistem yang digunakan yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan dan disiplin. Bahasa mudahnya adalah metodologi bermaksud cara atau kaedah untuk mengkaji sesuatu. Kerana metodologi berasal daripada perkataan Inggeris yang bermaksud method, iaitu cara ataupun kaedah. Seterusnya, penerapan. Penerapan bermaksud perihal perbuatan seperti memasang. Apa-apa yang diterap, apa-apa yang dipasangkan. Kemudian akidah. Akidah secara ringkasnya dalam slide ini menerangkan tentang pegangan atau ikatan ataupun simpulan tentang kepercayaan dengan sebenar-benar Islam. Akidah juga diertikan dengan kepercayaan seluruh jiwa raga terhadap keesaan Allah SWT. Dasar dari akidah Islam terkandung dalam ucapan syahadah iaitu La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menurut Hasan Al-Banna, akidah itu adalah sesuatu yang mewajibkan hati seseorang untuk membenarkannya sehingga membuat hati menjadi tenang dan tenteram serta juga menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Akidah Islam itu sesuai dengan akal dan hukum alam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh manusia. Kemudian kita teruskan dengan slide seterusnya iaitu memantapkan. Memantapkan bermaksud menjadikan mantap atau tidak berubah, menjadikan tetap dengan menstabilkan. Seterusnya mengukuhkan, yakni meneguhkan pendirian. Dengan meneguhkan akidah iaitu meneguhkan pendirian akidah. Seterusnya berdasarkan Al-Quran, iaitu Al-Quran juga menuntun akal budi manusia, yakni dengan membangkitkan semangat untuk berfikir, kemudian tunjukkan dalamnya mengenai berbagai hukum peraturan yang dapat diterima akal sihat. Mengapa Al-Quran? Al-Quran adalah sentiasa relevan dalam setiap masa dan setiap zaman. Kemudian kita pergi kepada keimanan seseorang Muslim. Keteguhan iman, yakni keyakinan, ketetapan hati individu yang menganut agama Islam. Untuk poin pertama, metodologi penerapan akidah berdasarkan Al-Quran adalah yang pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan taklid? Taklid bermaksud mengikut sesuatu perkataan, perbuatan orang lain tanpa meneliti atau mengetahui dalilnya. Taklid dari sudut bahasa meletakkan sesuatu di leher, yakni melingkunginya, melingkungi leher. Ini dinamakan qeladah atau kalung. Taklid istilah pula, seperti yang didefinisi oleh Al-Amid, adalah satu istilah yang disebut bagi pengamalan yang bersandarkan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang menuntut kewajipan pengamalan tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taklid? Taklid bermaksud mengikut sesuatu perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti atau mengetahui dalilnya. Taklid dari sudut bahasa, yakni meletakkan sesuatu di leher melingkunginya. Ini dinamakan qeladah atau kalung. Taklid istilah seperti yang didefinisi oleh Al-Amid adalah satu istilah yang disebut bagi pengamalan yang bersandarkan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang menuntut kewajipan pengamalan tersebut. Sebagai contoh yang mudah untuk kita lihat adalah apabila kita mempercayai ataupun mengikuti sesuatu perkara tanpa memikirkan mengapa perlu kita mengikutinya, tanpa mengkaji, tanpa menilai, yakni tanpa ilmu pengetahuan yang sebenar. Kita hanya mengikut secara membuta tuli. Dan antara keburukan taklid kepada manusia adalah pertama, sesat ikut hawa nafsu. Tanpa hujah yang kukuh, tanpa dalil, tanpa bukti, maka kita akan berada dalam kesesatan dengan mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti apa yang kita inginkan. Dan yang kedua,
menolak kebenaran dengan alasan yang remeh. Kita akan menolak kebenaran walaupun itu merupakan kebenaran, tetapi jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan ataupun menganggap enteng dengannya kerana tidak menggunakan akal fikiran kita dengan menganalisis dengan sebenar-benarnya, maka kita akan memberikan alasan yang remeh untuk perkara tersebut. Dan yang ketiga, hidup dalam kemunduran dan kejahilan. Inilah yang dimaksudkan dengan taklid. Baik, apa yang dimaksudkan dengan taklid? Apakah lawan bagi taklid? Lawan bagi taklid adalah ilmu. Jika taklid adalah mengikut bulat-bulat tanpa meneliti dalilnya, maka ilmu adalah lawan bagi taklid. Ilmu akan membuat kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah serta berfikir secara meluas. Yakni terima bukan sebab terpaksa tetapi kerana mengetahui kebenarannya. Akidah itu hendaklah disedari untuk lebih utama ditanamkan khususnya kepada para mubaligh dan guru agama. Dan sudah tentu kepada seluruh umat Islam, seluruh Muslim dan Muslimat. Al-Quran adalah mukjizat ilmu. Al-Quran memiliki cara-cara tertentu yang dapat kita ambil pelajaran. Mengikut daripada surah Al-Alaq yang bermaksud A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Daripada 5 surah Al-Alaq, yang pertama ada ada 2 antaranya adalah dengan perkataan yang kita boleh ambil pelajaran daripadanya adalah cara-cara, iaitu pertama dengan menggunakan perintah untuk membaca atau iqra', bacalah. Dan yang kedua dengan menggunakan perintah, katakanlah. Jadi yang pertama, ayat yang pertama maksud bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Yang kelima, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Subhanallah. Daripada surah Al-Alaq ini dapat kita kesimpulan bahawa antara perkara yang dapat kita ambil ibrah daripadanya adalah untuk menuntut ilmu ini adanya adalah dengan cara membaca. Dan bacalah. Dengan membaca ni kita dapat mengetahui perkara-perkara yang baru. Ini juga mengajarkan kepada manusia bagaimana kaedah Al-Quran dalam pembelajaran kepada akidah, iaitu dengan perintah baca. Baca diartikan pula dengan mendalami lebih jauh, dengan melihat, memandang, mengkaji, membahas, memahami, membuat percubaan, menyedari dan sebagainya. Tuntasnya, dengan membaca manusia akan terbuka segala ilmu pengetahuan dan terutama akan membuka alam fikiran manusia akan kebenaran, yakni akidah yang betul tentang Islam yang sebenar-benarnya. Baik, seterusnya antara perkara yang boleh digunakan yakni pendengaran dan penglihatan adalah 2 jalan untuk menuntut ilmu. Dengan pendengaran, kita mendengar dan kita mengambilnya sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan dengan penglihatan kita jadikannya juga jalan untuk menuntut ilmu. Kita melihat dengan membaca ataupun kita alami sendiri dengan mengkaji, dengan memandang, dengan mendalami dia lebih jauh. Jadi 2 jalan untuk menuntut ilmu adalah mendengar dan melihat. Ini adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Moga kita sentiasa menuntut ilmu di jalan Allah dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Seterusnya, ini juga membuktikan bahawasanya Islam itu merupakan agama yang berilmiah, yang mana menuntut umatnya untuk menuntut ilmu. Ilmu, jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, maka tidak mudah bagi kita untuk diperbodohkan, dan akidah yang dipegang oleh kita akan sentiasa diperkukuhkan jika kita sentiasa mendalami ilmu, mengkaji dan berfikir menggunakan akal fikiran kita. Seterusnya, antara isu semasa berkaitan taklid, antara fahaman dan ajaran Suhaini bin Muhammad yang bertentangan dengan akidah syariah dan Islam ialah
mendakwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ia terdapat dalam petikan kata-kata Suhaimi dalam YouTube bertajuk Sesat atau Benar bertarikh 4 April 2020. Ini antara ajaran sesat yang berlaku di negara kita Malaysia, iaitu ajaran Syiah. Antara petikannya adalah dia juga menyatakan rahsia Tuhan bahagian 5, yakni saya berpendapat bahawa Nabi Muhammad adalah Esa, bersalahan dengan makhluk. Baginda tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad adalah induk, yakni umami, dan semua makhluk adalah cahaya, nur. Baginda yang diseru Allah kepada baginda, ia diambil dari status Facebook. Kemudian menurut Yahya, ajaran sesat itu turut mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kemaluan. Kelazatan melihat wajah Allah, yakni Rasulullah, adalah penyebab lahirnya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikandungkan oleh Sayyidatina Khadijah. Baik, daripada sini kita dapat apa yang ajaran sesat berdasarkan isu semasa berkaitan taklid ini adalah, pertama, ajaran Syiah ini mengatakan bahawasanya Nabi itu Allah, Muhammad itu Allah dan Allah itu Muhammad. Ini sangat bertentangan dengan akidah dan ajaran sebenar Islam berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya dapat kita buktikan dengan syahadat, iaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Seterusnya daripada surah Al-Ikhlas, katakanlah wahai Muhammad bahawa Tuhan itu satu. Tuhan itu yang Maha Esa dan dia tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ini juga adalah bertentangan dengan pegangan dan akidah yang sebenar. Namun dia juga mendakwa bahawasanya sihak, iaitu air, itu merupakan air hayat, iaitu air yang diperoleh daripada Nabi Khidir yang menjadikan baginda mampu hidup hingga hari kiamat. Malah dia mendakwa botol sihak itu digunakan untuk melaksanakan ritual menangkap jin ke dalam botol. Na'udzubillah. Ini adalah sangat bertentangan dengan akidah Islam yang sebenar. Jadi dapat kita lihat dan kita fikir. Namun begitu, dalam masyarakat kita pada hari ini, ramai yang mengikut apa yang diajarkan dan apa yang dibawakan oleh sihak ini. Disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi bertentangan, bagi ilmu adalah taklid. Taklid versus ilmu. Jadi untuk kita sentiasa berpegang teguh dan meneguhkan lagi akidah kita adalah, pertama, kita kena sentiasa mempunyai niat untuk menuntut ilmu dan sentiasa menuntut ilmu, kerana ia merupakan perkara yang sangat dituntut dalam Islam untuk kebaikan umatnya. Seterusnya, poin saya yang kedua adalah menggunakan akal untuk menganalisis dan berfikir. Seperti mana dipetik daripada surah An-Nur ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rakyaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Kemudian dia menjadikannya tebal, berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung ganang awan yang padanya lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Jadi, jika kita renungkan, jika kita berfikir dan menganalisis, menggunakan akal kita untuk menganalisis dan berfikir, maka kita akan sentiasa menambahkan keimanan kita dengan mengagumi kebesaran Allah, keagungan Allah dan kekuasaan Allah.
akal kita dikurniakan adalah anugerah yang terhebat kepada manusia dan ia semestilah digunakan secara semaksimum mungkin untuk fikir mengenai kebesaran Allah, mengenai keagungan Allah, dan alat untuk fikir ini digunakan. Akal adalah alat untuk memikir tentang kebesaran Allah melalui makhluk, tentang makhluknya, tentang bagaimana penciptaannya, bagaimana kejadiannya, dan ini jugalah yang dikatakan dengan sunnatullah daripada sudut saintifik. Namun kita harus memandang kebesaran Allah dan meletakkan sudut saintifik itu yang kedua, maka kita akan dapat melihat betapa besarnya, betapa indahnya, betapa hebatnya ciptaan Allah di bumi ini, di dunia ini. Seterusnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Jadi antara peranan akal kita adalah pertama, ia membezakan antara yang hak dan yang batil. Jika kita menggunakan akal kita untuk membezakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang hak dan apa yang batil, apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah larang dan apa yang Allah mahu kita lakukan. Yang kedua, menentukan tindakan seseorang. Yakni bila kita menggunakan akal kita untuk berfikir sebelum kita melakukan sesuatu tindakan. Antaranya adalah contoh, jika kita mahu melakukan sesuatu perkara, namun kita berfikir terlebih dahulu, adakah patut untuk saya melakukan sedemikian ataupun perlu saya melakukan sedemikian. Jadi akan digunakan untuk berfikir, untuk memikirkan adakah ini patut ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, berfikir tentang kejadian makhluk. Akal ini juga digunakan untuk berfikir tentang kejadian makhluk seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Yang keempat, meningkatkan iman dan amal seseorang supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Poin saya yang ketiga pula ialah mendedahkan kepercayaan yang batil dan membentangkan akidah yang sebenar. Jadi kita perlu mendedahkan kepercayaan yang batil tu. Apa yang dimaksudkan dengan batil tu? Dan membentangkan akidah yang sebenar. Akidah yang menurut Rasulullah, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, menurut Al-Quran, menurut Islam yang sebenar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian menyedarinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Seterusnya, sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami ingkar terhadap sebahagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi apa yang nak diterangkan di sini adalah bahawasanya Islam itu adalah agama yang satu, agama yang syumul, agama yang sebenar-benarnya, yang mana kita tidak boleh mengambil jalan tengah. Sama ada mengatakan bahawasanya kami tidak menyebelahi antara agama Islam ataupun yang bukan agama Islam. Itu adalah sebenar-benarnya kafir. Jadi kita mestilah percaya kepada akidah yang benar, yang satu, yang sebenar-benarnya. Dan kita mestilah mendedahkan kebatilan supaya kita tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan batil dan apa yang dimaksudkan dengan akidah yang sebenar. Mendedahkan kepercayaan yang batil dan penetapan kebatilan. Contohnya animisme. Apa yang dimaksudkan dengan animisme? Animisme sebenarnya adalah kepercayaan tentang sesembahan seperti makhluk, iaitu pokok, matahari, yang sebenarnya animisme ni adalah sesuatu yang dibuat oleh yang diikuti oleh mereka-mereka yang jika kita tanya mengapa mereka mengikut sesembahan seperti itu, dan jawapan adalah kerana ini adalah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami dan kami hanya mengikutinya. Jadi animisme tu
dia adalah sembahan seperti pokok, matahari, kucing dan sebagainya lah. Kebanyakannya boleh kita lihat di negara Jepun. Okey. Kemudian contohnya seperti Yahudi dan Kristian seperti yang kita telah ketahui, dan selain itu dia membentangkan akidah yang benar dan mengistimbatkan penetapan kebenaran dengan mengetahui apa yang benar dan apa yang batil seperti yang telah saya terangkan. Yakni dengan 3 cara yang kita boleh buat, iaitu formula adalah BFF, iaitu belajar, faham, fikir. Ingat BFF, belajar, faham, fikir. Okey. Seterusnya, akal mestilah digunakan semaksimum mungkin untuk fikir mengenai Allah. Dan alat untuk berfikir adalah akal, dan akal juga merupakan anugerah terhebat untuk manusia berfikir. Baik, poin saya yang seterusnya adalah peranan ibu bapa untuk menanamkan akidah yang sahih. Inilah antara metodologi Al-Quran untuk penerapan akidah bagi memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim selain dengan perkembangan semasa. Yakni, ibu bapa sangat memainkan peranan dalam menanamkan akidah dalam diri anak-anak sejak dini lagi. Orang tua iaitu ibu bapa, diperintahkan oleh agama agar menanamkan akidah terlebih dahulu kepada anak sebelum perintah untuk menyuruh anak untuk mendirikan solat. Akidah dalam Islam sangatlah penting dan mendasarkan. Tanpa akidah maka tidak akan wujud syariat Islam. Oleh itu, penanaman akidah adalah hal yang paling utama. Ibu bapa sangat memainkan peranan dalam memastikan akidah dan dibawa oleh anak-anak mereka kukuh dan teguh. Bab kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi akidah ini juga penting untuk ibu bapa menjadikan dia perkara yang satu yang wajib lah sebagai penerapan dan pengkukuhan kepada anak-anak tentang akidah Islam yang sebenar. Antara contohnya, pendidikan akidah terhadap anak dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 133 tentang wasiat Yaqub kepada anaknya untuk selalu menyembah Allah sampai akhir hayatnya. Surah lain yang menyebut pendidikan akidah adalah surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, kerana Allah adalah kerana mempersekutukan Allah adalah sebenar-benar kezaliman yang besar." Jadi dapat kita lihat daripada dua ayat ini bahawasanya ibu bapa itu sangat memainkan peranan dalam mendidik, dalam menanamkan, dalam menerapkan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim, terutamanya dalam kalangan remaja, dalam kalangan anak-anak yang dari kecil lagi. Seterusnya, antara isu yang dapat kita lihat pada hari ini di negara kita Malaysia sendiri, yakni saban tahun semakin meningkat golongan-golongan etis. Apa itu etis? Etis adalah merupakan fahaman yang menolak kewujudan Tuhan serta agama, ingkar serta dustakan kewujudan Allah. Antara ciri-ciri etis ni adalah tidak percaya takdir, tidak percaya hal-hal ghaib dan tidak percaya konsep kekal abadi. Jadi, apa yang saya nak ditekankan di sini adalah dapat dikaitkan dengan peranan ibu bapa kerana ramai pada hari ini yang mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak daripada kecil tentang akidah, tentang agama yang sebenar, Islam yang sebenar. Justru etis ni adalah perkara yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kerana kurangnya didikan agama dan kurangnya keteguhan pendirian akidah Islam yang sebenar disebabkan oleh pengaruh pada masa kini yang dapat kita lihat dari sudut liberal, sekular, dan inilah yang mencelarukan mereka sehingga menyebabkan mereka mengatakan bahawasanya mereka mendustakan tentang kewujudan Allah. Jadi, akidah itu sangat penting. Akidah itu sangat memainkan peranan kerana akidah umpama akar daripada satu pokok dan syariat Islam dan sebagainya itu adalah seperti dedaunan dan batang dan buah. Jadi akar perlulah diperkukuhkan terlebih dahulu.
Selain daripada analogi pokok, akidah merupakan tapak bagi bangunan sebelum terdirinya tiang. Seperti rukun iman itu, seperti terdirinya rukun Islam itu memerlukan tapak, iaitu akidah itu sendiri. Jadi apa kaitan akidah dan iman sebenarnya? Akidah dan iman adalah umpama iman adalah air dan akidah adalah cawan dan ia memerlukan satu sama lain. Jadi antara kesimpulan yang dapat saya buat adalah dalam tujuan pendidikan Islam yang diterangkan oleh Omar Muhammad Al-Taumi, terdapat tujuan yang bersifat khusus. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan akidah. Di antaranya iaitu pertama, memperkenalkan pada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadah dan tata cara pelaksanaannya dengan baik dan benar. Yang kedua, menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah dan hari akhir berdasarkan pada faham kesedaran dan keharusan perasaan. Yang ketiga, mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai dan membiasakan mereka menahan motivasi-motivasinya dengan mengatur emosi dan membimbingnya dengan baik dengan cara akidah yang sebenar menurut Islam, menurut pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan pegangan Rasulullah. Yang keempat, menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka dan menguatkan perasaan agama dan dorongan agama dan akhlak pada diri mereka. Serta menumbuhkan hati mereka dengan kecintaan, dengan zikir, takwa dan takut kepada Allah. Yang kelima, membersihkan hati mereka dari dengki, hasad, iri hati, benci dan sifat tercela lainnya. Hadirin-hadirat sekalian, Islam itu indah dan Islam itu cukup mudah. Namun, akidah yang dipegang itu mestilah berdasarkan akidah yang sebenar. Dan ini adalah antara metodologi Al-Quran bagi penerapan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim selari dengan perkembangan semasa. Seterusnya, ini adalah rujukan yang saya lakukan untuk menyiapkan persembahan saya pada hari ini. Terima kasih. Astagfirullahaladzim wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.